Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 iaitu bab 2 kebangkitan nasionalisme. Okey, sebelum itu saya nak tunjukkan kamu gambar ini. Okey, cuba kamu lihat gambar ini adakah kamu mengenali siapakah mereka ini? Tiga-tiga mereka ini. Okey, ini adalah merupakan Datuk On Jaafar. Ini pula merupakan Profesor Dr. Ko K. Kim dan ini pula merupakan Hans Kohn. Okey, siapakah mereka ni? Okey, Datuk On Jaafar ni merupakan pengasas Persatuan UMNO dan Profesor Dr. Ko K. Kim ni pula merupakan ahli falsafah Malaysia dan Hans Kohn yang pula merupakan ahli falsafah Amerika. Okey. Tujuan cikgu menunjukkan gambar ini adalah untuk memberitahu bahawa kita akan belajar mengenai kita akan melihat apakah pandangan tokoh-tokoh ini dalam perkara yang kita akan belajar hari ini iaitu maksud nasionalisme. Okey, pada hari ini, standard pembelajaran hari ini 9.2.1 iaitu menyatakan maksud nasionalisme dan 9.2.2 menerangkan perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, objektif pembelajaran hari ini adalah di akhir pembelajaran murid akan dapat menerangkan maksud nasionalisme berdasarkan pandangan tokoh tempatan dan tokoh luar. Yang kedua, murid akan dapat memahami kronologi tentang perjuangan memperolehi kemerdekaan dalam Revolusi Inggeris, Revolusi Perancis dan Perang Kemerdekaan Amerika yang mencetuskan idea nasionalisme di barat. Okey. Pertama sekali kita akan lihat dahulu apakah itu maksud nasionalisme. Okey, sebelum kamu belajar lebih lanjut mengenai bab ini, mengenai nasionalisme ni, di barat ni, kamu kena tahu dulu apa itu maksud nasionalisme. Okey, maksud nasionalisme ni merupakan perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, kamu kena ingat, maksud nasionalisme ni merupakan perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, selain itu, nasionalisme ni juga boleh ditakrifkan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajah bagi membela bangsa dan negara. Jadi kamu kena ingat juga, nasionalisme ni merupakan semangat kebangsaan. Semangat ingin menentang penjajah bagi membela bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme ni juga boleh ditakrifkan sebagai gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi, sosial daripada penguasaan orang asing. Kamu kena ingat, nasionalisme ini juga merupakan gerakan kebebasan bagi membebaskan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Okey, idea nasionalisme ini adalah tidak sama antara negara dan zaman kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Okay, di sini kita boleh katakan nasionalisme ni adalah tak sama dengan antara negara. Ada negara tu berlakunya nasionalisme disebabkan oleh keturunan, agama, banyak faktor lah yang menyumbang kepada nasionalisme ni, iaitu gerakan untuk membebaskan negara daripada kuasa asing. Okey, seterusnya kita tadi merupakan maksud nasionalisme secara umum
Ni kita lihat pula maksud nasionalisme mengikut pandangan tokoh. Terdapat 6 tokoh kesemuanya. Kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama adalah ni merupakan yang gambar, ada yang gambar depan tadi, Hans Kohn. Okey, menurut Hans Kohn ni, nasionalisme ni merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Okey, kamu semua kena ingat, Hans Kohn cakap, nasionalisme ni merupakan gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang kepada negara atau bangsanya. Okey, kesetiaan kepada negara. Okey, kata kunci dia kesetiaan kepada negara atau bangsa. Okey, yang kedua, pandangan tokoh yang kedua, Profesor William R. Roth. Okey, menurut Profesor William ni, kebangkitan nasionalisme Melayu ni lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat daripada kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Jadi menurut Profesor William ni, dia cakap nasionalisme ni bangkit pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua dalam kalangan orang Melayu ni. Kenapa muncul semangat nasionalisme orang Melayu ni disebabkan oleh kebimbangan terhadap pengaruh barat terhadap budaya. Okey, itu adalah pendapat Profesor William. Seterusnya, kita akan tengok pula tokoh yang ketiga iaitu Datuk Onn Jaafar. Okey, menurut Datuk Onn Jaafar, kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu. Okey. Datuk Onn Jaafar ni, menurut beliau, nasionalisme ni kerana kita ingin menzahirkan kita ni bangsa yang kuat dan boleh mengambil tempat di sisi bangsa-bangsa lain. Okey, itu adalah pendapat Datuk Onn Jaafar mengenai nasionalisme. Seterusnya, kita tengok pula pendapat Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Itu tokoh yang keempat, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, menurut Dr. Burhanuddin Al-Helmi, nasionalisme ni merupakan perjuangan menentang penjajahan. Hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu seperti National Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Jadi Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni cakap nasionalisme ni perlu ada persatuan dan perpaduan yang kuat dan segala tenaga mestilah digunakan untuk mencapai kemerdekaan bagi dapat merebut kembali hak mutlak bangsa kita. Okey, seterusnya yang kelima adalah Dr. Arsutharalingam. Okey, menurut Dr. Arsutharalingam ni, nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Okey, menurut Dr. Sutaralingga ni, nasionalisme ni merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak bangsa di dunia untuk mentubuhkan negara mereka sendiri. Okey, seterusnya yang ke-6. Yang ke-6, nasionalisme menurut Profesor Datuk Zainal Abidin ni, ataupun dikenali sebagai Zabbar.
Nasionalisme Melayu bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasional Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu, dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat tanah kemelayuan. Jadi menurut Profesor Datuk Zainal Abidin ni, dia cakap nasionalisme dalam orang Melayu ni bukannya wujud selepas penjajahan British, namun sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Okey, yang terakhir adalah pendapat tokoh Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Kok Keng Kim. Jadi menurut Dr. Kok Keng Kim ni, nasionalisme ni digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Okey. Saya ulang, Dr. Kok Keng Kim cakap nasionalisme ni merupakan perjuangan orang Melayu untuk mendapatkan kedudukan dalam bangsa sendiri. Bangsa dalam negara sendiri. Okey, seterusnya tadi kita telah kita telah tahu mengenai apa itu maksud nasionalisme, iaitu perasaan cinta terhadap tanah air dan perjuangan untuk membebaskan tanah daripada jajahan barat. Jadi kita tengok dulu perkembangan yang keduanya ialah 2.2, iaitu perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, bagi perkembangan idea nasionalisme di barat ni, kita akan belajar 3, iaitu yang pertama revolusi keagungan, yang kedua revolusi Amerika, yang ketiga adalah revolusi Perancis. Kita akan lihat ni satu persatu. Okey, bagi revolusi keagungan tadi, kita akan untuk mudah faham, cikgu telah gariskan 5 poin penting, iaitu tempat, bagaimana ia tercetus, sebab, peristiwa yang berlaku dan kesan. Okey, yang pertama kita tengok revolusi keagungan ni berlaku pada tahun 1688. Di mana ia berlaku? Ia berlaku di England. Okey, bagaimana ia tercetus? Ia dicetus disebabkan oleh keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Kenapa ia tercetus? Disebabkan oleh Raja James II ni yang memerintah England pada masa itu. Dia membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ini bermaksud Raja James II ni dia hendak mengubah undang-undang, namun dia tidak meminta ataupun tidak mengambil kira pendapat daripada ahli parlimen yang ditubuhkan masa tu. Jadi apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku, ahli parlimen tu bangkitlah menentang James II ni. Dengan sokongan siapa? Sokongan daripada Mary II dan suaminya, iaitu Raja William of Orange daripada Belanda. Jadi apa yang berlaku apabila Raja James II membelakangkan parlimen, ahli parlimen ni menjadi marah dan bangkit menentang Raja James II ni bersama-sama dengan Mary dan William ni daripada Belanda. Jadi disebabkan oleh kebangkitan tersebut, Raja James II ni pun melarikan diri ke Perancis. Okey, jadi mengapa kebangkitan ini dipanggil revolusi keagungan? Disebabkan oleh peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Jadi apakah kesan yang timbul daripada revolusi keagungan ni? Daripada kesannya, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange. Okey, jadi apabila Raja James II ni melarikan diri ke Perancis, pemerintahan diambil oleh Mary
dan William ni lah. Pemerintahan ni diambil alih oleh Mary dan William. Jadi mereka ni mengubahkan Bill of Rights yang memberi keutamaan kepada ahli parlimen untuk menggubal undang-undang dan juga memberi hak kepada ahli parlimen untuk mengutip cukai. Jadi itu adalah pembaharuan yang dibuat oleh Mary II dan William of Orange di England setelah kejatuhan Raja James II. Okey, itu adalah secara keseluruhan mengenai revolusi keagungan yang berlaku di England. Okey, seterusnya kita akan lihat pula mengenai revolusi Amerika. Okey, revolusi Amerika ni berlaku di Amerika lah. Ia tercetus disebabkan oleh reaksi orang Amerika ni menentang British. Mengapa orang Amerika ni menentang British? Sebabkan oleh British ni tidak melindungi hak mereka. Yang juga sebahagian daripada Empire British. Kenapa? Apa yang British buat ni? British ni mengenalkan pelbagai akta seperti akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan akta teh. Jadi penduduk Amerika ni menentanglah akta-akta tersebut kerana tidak ingin membayar cukai. Dan penduduk Amerika ni melakukan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Kerana tiada perwakilan Amerika dalam Parlimen British. Jadi apa yang berlaku daripada revolusi Amerika ni? Peristiwa apakah yang berlaku? Jadi Kongres ditubuhkan yang diketuai oleh George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British bagi memperoleh kemerdekaan Amerika. Okey, jadi seterusnya Kongres ni juga meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada Julai 1776. Jadi kesannya revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 dan British memperakui kemerdekaan Amerika dan membentuk Amerika Syarikat dengan sistem pemerintahan demokrasi. Apa itu sistem pemerintahan demokrasi? Sistem pemerintahan demokrasi ini merupakan pemimpin atau presiden tu dipilih oleh rakyat. Okey, jadi kamu kena ingat mengenai revolusi Amerika ni. Ia berlaku pada tahun 1776 yang berlaku di Amerika disebabkan oleh orang Amerika tersebut menentang British, iaitu penjajah di Amerika tu yang mereka menjajah 13 tanah jajahan. Kenapa Amerika ni bangkit? Disebabkan penindasan yang dilakukan oleh British ni kerana memperkenalkan banyak akta dan cukai. Jadi penduduk Amerika pun tak nak bayar lah. Dan mereka menubuhkan Kongres yang diketuai oleh Jones bagi memperolehkan kemerdekaan. Jadi kesannya British ni kalah lah dan memperakui kemerdekaan Amerika. Dan Amerika Syarikat tu terbentuk dengan sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan sehingga hari ini. Okey, itu adalah sedikit sebanyak mengenai revolusi Amerika yang berlaku pada 1776. Seterusnya kita lihat pula yang terakhir bagi kebangkitan idea nasionalisme di barat ni, kita tengok mengenai revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789. Okey, revolusi Perancis ni kamu kena ingatlah dia berlaku di Perancis. Bagaimana ia tercetus? Idea nasionalisme di Perancis ni memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Yang diwawakan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Okey, revolusi Perancis ni kamu kena ingat dia tercetus disebabkan oleh idea daripada golongan pemikir, golongan falsafah, iaitu Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire ni. Dia menulis buku yang bertajuk The Social Contract yang ditulis oleh
Rusia ni ia mengemukakan suara rakyat. Okey. Dalam sosial kontrak ni suara rakyat tu dianggap sebagai hasrat umum. Dan kenapa mereka cakap begitu adalah mengemukakan suara rakyat ni adalah bagi menjamin kesejahteraan masyarakat untuk mempamerkan suara rakyat, mempamerkan keluhan rakyat. Jadi menurut Rusia ni, kedaulatan suara rakyat tu lebih penting dan tinggi daripada institusi raja dan birokrasi. Kerana rakyat itu adalah penting dalam sesebuah negara berbanding raja dan birokrasi. Jadi, kita tengok pula sebab revolusi Perancis ni. Mengapa berlakunya revolusi Perancis? Ia disebabkan oleh pemerintahan autokratik Raja Louis ke-16. Okay, Raja Louis ke-16 ni memerintah Perancis dari tahun 1774 hingga 1792. Okey, jadi Raja Louis dan golongan bangsawan ni mereka memonopoli pelbagai keistimewaan. Manakala rakyat pula terbeban dengan cukai. Jadi tercetuslah revolusi Perancis ni. Kerana berlakunya ketidakadilan dalam negara tersebut. Jadi apa yang berlaku? Golongan revolusi ni pun pergi menyerang penjara Bastille. Penjara Bastille ni dia ada tahanan politik. Jadi golongan revolusi ni membebaskanlah tahanan politik tu dan menggulingkan Raja Louis XVI. Jadi apa yang berlaku kesannya? Muncullah Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Republik ni sama dengan demokrasi lah yang memilih pemimpin hasil daripada suara rakyat. Jadi itu adalah kisah mengenai idea nasionalisme di Perancis. Kamu kena ingat ni lah mengenai 5 perkara ni. Seperti yang cikgu cakap yang mula-mula tadi. Tempat dia di Perancis. Bagaimana tercetus? Disebabkan oleh idea daripada golongan pemikir yang memperjuangkan kebebasan rakyat lah. Okey, dan sebab dia, apakah sebab dia? Sebabnya adalah Raja Louis ni tidak adil kerana mereka memonopoli. Memonopoli ni apa? Memonopoli ni menguasai. Menguasai lah pelbagai keistimewaan dan rakyat tidak dapat apa-apa kecuali cukai. Jadi apa yang berlaku dalam revolusi Perancis ni? Berlakunya serangan ke penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik. Jadi kesannya muncullah Republik Perancis. Okey, itu sahaja mengenai revolusi Perancis. Okey, jadi kita telah lihat dalam kali ini kita telah belajar mengenai maksud nasionalisme, pendapat tokoh mengenai nasionalisme tersebut dan juga idea nasionalisme di barat, iaitu terdapat 3 semuanya, iaitu revolusi keagungan, revolusi Perancis, revolusi Amerika. Jadi kesimpulannya, apa yang boleh kita dapat daripada idea tersebut? Okey, jadi kita melalui nasionalisme tersebut, kita dapat lihat bahawa ilmu pengetahuan adalah penting supaya tidak mudah terpedaya dengan kuasa asing. Okey, kenapa kita cakap begitu? Sebab dengan adanya ilmu pengetahuan, kita akan dapat melihat ketidakadilan yang berlaku dan akan bangkit menentang penjajah lah. Jadi gerakan nasionalisme di barat ni merupakan pencetus kepada gerakan nasionalisme di Asia dan di Asia Tenggara yang kita akan belajar pada kelas yang seterusnya.
Okey. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.